Sebelum kita mulakan cerita ini, please subscribe dan aktifkan tombol loceng di sebelah supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita seterusnya. Orang kata jangan banyak ketawa jika duduk berseorangan, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang gelap. Nanti ada yang ikut ketawa juga. Aku ni susah nak percaya semua tu, tapi ada satu kejadian tu yang aku tak dapat lupakan sampai bila-bila. Kejadian tu berlaku pada housemate aku, tempiasnya terkena pada aku pula. Aku Nazri dan housemate aku tu namanya Khairul. Kami bekerja di kilang yang sama. Aku berkenalan dengan Khairul ketika kami duduk satu hostel dulu. Kilang kami memang ada menyediakan tempat tinggal, tetapi ada tempohnya juga, di mana bila sampai masanya kami kena keluar dari hostel untuk diberi masuk pekerja-pekerja baru. Hostel kami ni satu rumah boleh duduk 5 orang. Tapi aku paling rapat dengan Khairul. Dan yang lagi 3 orang tu kerja tak lama. Mereka berhenti kerja last minute. Kalau tak, jimatlah sikit nak bayar sewa rumah kalau duduk ramai. Sebab rata-rata rumah di kawasan kami ni sewa paling murah pun dalam RM600 sebulan. Ai, kusut kepala kami memikirkan hal rumah. Sehinggalah satu hari ni Khairul mengajak aku melihat rumah sewa yang terletak sedikit jauh dari tempat kerja kami. Aku tengok di kawasan perumahan tu, rumah sewa ni terletak paling hujung dan sebelah rumah ni ada 5 buah rumah kosong lagi. Kiranya jiran kami duduk jauh sikit dari kami kalau kami duduk di rumah tu. Disebabkan tiada pilihan yang lain dan murah, kami bersetuju untuk menyewa rumah itu. Jauh pun jauhlah dari tempat kerja, kena bangun awal sikit. Ni kalau lewat bangun, memang terus start motor, tak sempat mandi kau. Pelik aku kepada Khairul sebab dia ni suka tidur lewat. Dipendekkan cerita, dah 2 minggu kami duduk di rumah sewa tu. Keadaan kami baik saja, tiada benda pelik pun berlaku selama 2 minggu tu. Cuma jiran-jiran di kawasan tu tak berapa rapat dengan kami. Biasanya kami yang bertegur dulu bila kami lalu di hadapan rumah mereka sewaktu ke tempat kerja. Khairul, dah lewat malam ni, gelak sorang-sorang. Kau ni tak reti tidur ke? Gelak sorang-sorang, dalam gelap pula tu. Alah kau ni, aku nak riliskan stres pun payah. Kejap lagi aku tidurlah, jawab Khairul. Si Khairul ni memang tak boleh ditegur. Aku biarkan saja, nasib baik duduk bilik asing. Kalau tak, susah aku nak tidur. Ketika aku tengah nyenyak tidur, tiba-tiba aku dengar suara orang ketawa. Kuat pula tu, sampai ke bilik aku dengar ketawa tu. Aduh, Khairul ni tak reti tidur ke? Tak pernah ketawa kuat macam ni. Aku panas betul lah. Aku tengok jam, sudah 2 pagi. Aku segera keluar bilik. Dan memang betul suara ketawa tu datang dari dalam bilik Khairul. Tapi bila aku dengar betul-betul, suara ketawa tu lain macam. Macam bukan suara Khairul. Cara gelak pun tak sama macam Khairul. Suara ketawa tu macam seorang badut. Tapi aku tak peduli. Kau gelak macam mana sekalipun, aku tetap nak marah kau hari ni, kata aku dalam hati. Aku rasa nak sepak je pintu bilik Khairul ni. Woi, kau ni dah gila ke? Tak reti senyap. Khairul menggosok matanya. Kau kenapa? Aku tanya kau, tak reti tidur ke? Khairul pelik. Kau tengok muka aku ni belum tidur lagi ke? Ya tak ya, aku tengok muka si Khairul ni macam orang yang nak tidur lena. Terus Khairul menutup pintu biliknya. Aduh, pelik. Khayalan aku saja agaknya. Tapi selepas malam tu, benda yang lebih menyeramkan telah berlaku, di mana keesokan harinya Khairul memberitahu aku yang dia tidur di rumah kawannya. Dia tak balik ke rumah, katanya kawan dia tu baru beli PS5. Aku pun okey sajalah. Malam tu hujan dan bunyi kilat membuatkan aku sukar untuk melelapkan mata. Dan
Aku lihat jam sudah 1.45 pagi. Si Khairul ni dah balik ke? Kata aku dalam hati. Aku segera keluar dari bilik dan aku terlihat pintu bilik Khairul sedikit terbuka. Aku pelik, sebelum aku tidur tadi, aku rasa bilik Khairul ni memang tertutup rapat. Ish, dah balik agaknya dia ni. Sebaik saja aku menolak pintu bilik tu, aku terlihat satu lembaga sedang duduk di atas katil Khairul. Mukanya bengis dan menyerupai badut. Dia memandang tepat ke arah aku. Lalu dia ketawa sehingga mengeluarkan lendir-lendir hijau di mulutnya. Aku kaku. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat depan mata aku ni. Khairul, kau ke? Sebaik saja aku berkata demikian, lembaga itu turun dari katil dan ingin menekam aku. Aku lantas berlari keluar dari rumah. Ketika aku berlari, aku seperti ditolak dan aku terus tersungkur di jalan depan rumah aku. Dan aku pun tak sedarkan diri. Bila aku buka mata, Khairul ada dengan aku, dengan seorang jiran kami. Pakcik Adi, ternampak kau terbaring atas jalan masa dia lalu sini, kata Khairul. Terus aku balik, tengok keadaan kau. Apa yang jadi sebenarnya? Aku menceritakan semuanya kepada mereka. Pakcik Adi cakap, dulu ada orang menyewa rumah ni juga. Baik orangnya, peramah dan kelakar. Dia sering bergurau dan membuat belon untuk budak-budak yang bermain di taman. Disebabkan kerjanya sebagai badut, dia amat disukai budak-budak. Tibalah satu hari tu, dia tidak kelihatan hampir seminggu. Dan yang pakcik perasan ada bau yang tidak menyenangkan ketika lalu di hadapan rumah ini. Pakcik segera menghubungi pihak polis. Apabila polis memasuki rumah ini, mereka menjumpai mayat yang hampir reput dalam sebuah bilik, berpakaian badut dan mulutnya berlendir kehijauan. Disyaki mati bunuh diri dengan meminum racun. Selepas kejadian itu, aku dan Khairul tidak lagi menyewa di rumah sewa itu. Kami segera berpindah ke tempat yang lain. Dan aku sangat marah kepada tuan rumah itu kerana tidak memberitahu perkara ini. Dan sekali lagi aku ingin ingatkan, jangan sesekali ketawa dalam gelap. Takut nanti ada yang ikut gelak juga. Ha ha ha.